Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ali Gaddafi selaku Imam dan Khatib kita pada ini sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dipanjangkan umur kita bersama untuk salat berjumaat. Pada hari ini saya bagi pihak pentadbiran mengucapkan terima kasih segala sumbangan tuan-tuan kepada surau ini. Kemungkinan sekiranya ini kita tidak jumpa pada Jumaat hadapan, bercuti kami bagi pihak pengurusan memohon ampunan maaf di atas segala kesilapan dan kekurangan yang kami dapat hadirkan di surau ini. Jadi saya bagi pihak pengurusan juga mengalu-alukan ahli karya supaya memenuhi kelah surau ini bagi 10 hari terakhir. Sama-samalah kita beramal beribadah di surau ini insyaAllah. Bawalah anak-anak tuan-tuan untuk bersama-sama kita salat tarawih dan salat waktu di sini insyaAllah. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
الحمد لله القائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, di bulan Ramadan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala apa yang diperintah dan meninggalkan setiap apa yang dilarang. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk Mari tunaikan zakat fitrah dengan ilmu dan kefahaman. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, zakat fitrah adalah satu ibadah yang berkait dengan harta, biarpun ia disebut sebagai zakat badan. Ini kerana kita dituntut untuk mengeluarkannya dengan satu gantang makanan, dan syarat untuk mengeluarkannya juga mestilah seseorang itu mempunyai makanan yang mencukupi bagi dirinya dan tanggungannya pada 1 Syawal. Pada hari ini, untuk memberikan kemudahan kepada semua pihak, maka fatwa membenarkan kita mengeluarkan zakat fitrah dengan wang ringgit, iaitu nilai satu gantang Baghdad atau kira-kira 2.6 kilogram makanan asasi itu telah ditukarkan kepada harganya dalam nilaian RM7 seorang. Oleh kerana zakat fitrah ini adalah satu ibadah yang melibatkan harta, maka sebaik-baiknya ia hendaklah ditunaikan dengan penuh rasa kemurahan hati. Tidak menjadi satu kesalahan bagi sesiapa pun untuk melebihkan harga bayaran zakat fitrah, kerana ia menggambarkan sikap seseorang yang amat menyayangi kaum fakir miskin dan mengharapkan kegembiraan bagi mereka pada hari raya nanti. Atas dasar itulah, fatwa juga menggalakkan agar kita menunaikan zakat fitrah mengikut harga sebenar jenis beras yang kita makan, sama ada RM7 atau RM14 atau RM21 setiap orang. Perbuatan ini hakikatnya pernah dilakukan dalam kalangan sahabat Nabi sendiri, yang mana mereka juga memilih untuk membayar zakat fitrah mengikut jenis makanan yang mereka makan. Kaum muslimin rahimakumullah, zakat fitrah itu juga mempunyai waktu yang tertentu untuk ditunaikan. Umumnya, umat Islam sering menunggu waktu yang terakhir untuk menunaikan zakat fitrah, khususnya pada pagi 1 Syawal. Alasannya, itulah waktu yang paling afdal untuk membayar zakat fitrah. Hakikatnya, fatwa telah menyatakan bahawa membayar zakat fitrah itu boleh dimulakan lebih awal, iaitu bermula dari malam 1 Ramadan sehinggalah ke hari terakhir Ramadan. Perbuatan menangguhkan zakat fitrah sehingga ke pagi 1 Syawal sebenarnya mempunyai banyak risiko. Antaranya, orang berkenaan boleh jadi terlupa menunaikannya kerana kesibukan persiapan di pagi raya. Boleh jadi juga pihak penolong amil fitrah yang bertugas juga disibukkan dengan aktiviti lain, sehingga mereka juga sukar menerima bayaran di saat akhir. Malah sering terjadi risit kutipan zakat fitrah telah habis, sehingga pihak penolong amil fitrah enggan menerima bayaran berkenaan. Risiko yang tidak dapat ditolak juga adalah pengisytiharan 1 Syawal yang dilakukan sehari lebih awal dari tarikh yang dijangkakan, yang mana perkara ini telah pun berlaku pada tahun lepas, sehingga menyaksikan umat Islam menjadi kelam kabut untuk menunaikan zakat fitrah. Insiden pada tahun 2022 yang lalu menyaksikan saluran bayaran zakat fitrah melalui atas talian atau online yang diuruskan oleh Lembaga Zakat Selangor menjadi terlalu sesak sehingga tidak mampu lagi menampung jumlah kemasukan untuk pembayaran. Akibatnya,
Ada umat Islam yang melakukan pembayaran zakat fitrah secara sembrono, malah ada yang tidak menunaikannya kerana tidak sempat, dan termasuklah melakukan pembayaran ke aplikasi atas talian dari luar negeri Selangor. Laporan unjuran Lembaga Zakat Selangor berkenaan insiden berkenaan ada menganggarkan bahawa anggaran zakat fitrah yang mengalir ke tempat lain ketika itu adalah sekitar RM2 juta. Perkara ini dapat dihindari jika kita menunaikan zakat fitrah lebih awal. Ingatlah bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud lebih kurang, barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum salat sunat Aidul Fitri, maka ia merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat sunat Aidul Fitri, maka pahalanya merupakan satu sedekah daripada sedekah-sedekah yang biasa sahaja. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, zakat fitrah itu apabila ditunaikan dengan penuh kefahaman, maka ia dapat membantu kita untuk mencapai darjat taqwa dalam berpuasa, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya di dalam suratul Baqarah ayat 183. Ini kerana antara bukti seseorang itu sudah mencapai darjat taqwa ialah dia menjadi sangat suka melakukan ketaatan dan amat takut melakukan kemaksiatan. Bukti seseorang itu sangat suka kepada ketaatan dapat dilihat kepada sikapnya dalam memberikan sedekah, menyantuni fakir miskin, muallaf dan mereka yang memerlukan. Bukti seseorang itu amat takut melakukan maksiat juga dapat dilihat apabila dia sangat menjaga ibadah wajib seperti zakat fitrah dan zakat harta, takut mengambil hak orang lain yang ada di dalam hartanya, dan khawatir membiarkan saudara seagamanya terlantar melarat dan menderita. Atas dasar itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sedekah termasuklah zakat itu adalah bukti keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru diya'un, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika." Maksudnya lebih kurang, salat itu adalah cahaya, sedekah itu termasuklah zakat adalah bukti, sabar adalah sinaran, dan Al-Quran menjadi pembelamu atau sebaliknya menjadi penuntutmu. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu di dalam mensyarahkan hadis ini menyatakan dinamakan sedekah itu kerana ia mempunyai satu akar kata yang sama dengan perkataan as-sidqu yang bermakna jujur, sehinggalah sedekah itu dapat menunjukkan kejujuran iman seseorang itu, dan inilah bukti yang dimaksudkan. Beliau menyatakan dalam kitab Syarah Muslim, sedekah adalah dalil atas kebenaran keimanan seseorang. Itulah mengapa dinamakan sedekah, kerana sedekah itu menunjukkan jujurnya keimanan seseorang dan bukti kuatnya keyakinan seseorang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sentiasa beriltizam melaksanakan tuntutan sedekah, termasuklah zakat fitrah ini? Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita sebuah hadiah yang sangat istimewa di syurga, iaitu sebuah rumah yang boleh dipandang secara tembus mata, ibarat rumah kaca yang sangat indah. Hadis daripada Sayyidina Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya di dalam syurga nanti terdapat bilik-bilik yang tembus penglihatan. Luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Kemudian berdirilah seorang Arabi ataupun Arab Badui, lantas bertanya, kepada siapakah bilik itu disediakan wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk mereka yang berkata baik, memberi makan, termasuklah menunaikan zakat fitrah, rajin berpuasa dan mengerjakan salat kerana Allah di malam hari,
di saat manusia lain sedang terlena. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lihatlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa dan memberi sedekah, yakni memberi makan kepada orang lain. Disediakan bagi mereka hadiah yang sangat istimewa, yang jika di dunia sudah pasti menjadi kemegahan yang tiada taranya. Demikianlah betapa zakat fitrah dapat melengkapkan puasa kita dan menjadi penanda aras terhadap keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum mengakhiri khutbah hari ini, berikut ini adalah beberapa perkara yang boleh kita jadikan pedoman. Pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat fitrah adalah ibadah yang menyempurnakan ibadah puasa dalam mencapai sifat taqwa. Kedua, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah mengikut kemampuan diri, iaitu memilih harga fitrah yang sepatutnya bagi diri mereka dan menunaikannya lebih awal untuk mengelakkan risiko terlupa dan kesibukannya di saat akhir. Ketiga, umat Islam hendaklah menunaikan zakat fitrah dan zakat harta kerana melalui lembaga zakat Selangor telah terbukti mereka berjaya menguruskannya secara profesional kepada asnaf yang berhak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwah asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Al-Baqarah ayat 265. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah bersama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاور
Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj, Ibn al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba' wal bala' والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.